Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Syukur kita kehadrat Allah SWT dapat kita bersua kembali untuk kita berada di dalam kelas pengurusan projek yang telah lama tertangguh. Tapi pada kali ini kita terangkan menggunakan kaedah video, insyaAllah. Jadi nota yang lain saya telah berikan kepada anda semua, di mana untuk bab-bab yang berkaitan dengan teori, para pelajar bolehlah membaca sendiri. Sekiranya ada yang tidak faham, bolehlah bertanyakan kepada saya. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit bab 4 yang berkaitan dengan pengiraan, di mana pengiraan ini agak mudah. So untuk anda fahamkan apa yang saya akan terangkan. Dalam bab 4 kita sentuh tentang tajuk perancangan dan penjadualan. Dalam bab ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan pengiraan. Kalau kita lihat pada contoh pertama, iaitu bagaimana cara kita untuk melukis gancat ataupun carta bar. Dalam contoh satu ini, di mana diberikan 6 aktiviti dan setiap aktiviti diberikan tempoh pelaksanaan serta permulaan tarikh-tarikh untuk dimulakan pada setiap projek. Bagaimana cara kita untuk melaksanakan kaedah pengiraan ini? Yang pertama, langkah pertama kita kena kenal identify, iaitu kenal pasti tarikh mula dan tarikh akhir setiap aktiviti. Untuk aktiviti A, tarikh mula adalah 1 April dan tempoh adalah 1 minggu, iaitu pada 1 hari bulan 4 tambah tempoh 1 minggu bersamaan dengan 8 hari bulan 4. Jadi mula pada 1 hari bulan 4 dan tarikh akhir siap pada 8 hari bulan 4. Untuk aktiviti B, mula pada 5 April dalam tempoh 2 minggu. Maknanya dalam mula 5 April tambah 14 hari lah, 2 minggu bersamaan dengan 19 hari bulan 4. Seterusnya aktiviti 3 bermula 15 April dalam tempoh 3 minggu dan berakhir pada 6 hari bulan 5. Dan aktiviti D bermula pada 25 April selama 2 minggu, so berakhir pada 8 hari bulan 5. Seterusnya aktiviti E bermula 29 hari bulan 4 dan akhir pada 13 hari bulan 5 selama 2 minggu. Dan akhir sekali aktiviti F bermula pada 5 hari bulan 5 dalam tempoh seminggu, so berakhir pada 12 hari bulan 5. Langkah yang kedua, kita bina jadual, seperti yang ditunjukkan. Dalam jadual ini terdiri daripada kolom pertama bilangan, nombor bilangan aktiviti, dan kolom kedua terdiri pada aktiviti A, B, C, D, E, F, dan kolom ketiga adalah duration, tempoh aktiviti itu. So di sini diberikan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu dan 1 minggu. Untuk kolom berikutnya adalah tempoh dikira pada setiap minggu. Kalau kita lihat tadi keseluruhan projek untuk aktiviti A hingga F, jumlah tempoh lebih kurang dalam 6 minggu. So kita buat sub kolom di sini, seminggu, 2 minggu, 3 minggu hingga 6 minggu, dan kita letakkan tarikh bermula pada 1 hari bulan 4 dan minggu berikutnya 8 hari bulan 4 dan seterusnya sehingga minggu ke-6 12 hari bulan 5. So begitulah penyediaan jadual tersebut. Langkah seterusnya, iaitu langkah ketiga, kita masukkan bar chart ataupun carta
Cartagan panggil. So aktiviti A, kalau kita lihat di sini aktiviti A kita dah kenal pasti, iaitu pada 1 hari bulan 4 hingga 8 hari bulan 4. So kita letak di sini 1 hari bulan 4 hingga 8 hari bulan 4. Okey, kita lukiskan ini punya baca dia. Okey, seterusnya untuk aktiviti B bermula pada 5 hari bulan 4 hingga 19 hari bulan 4. Kita lukiskan. Seterusnya aktiviti C, D, E, F sebagaimana tarikh yang kita telah kira tadi. So letakkan pada kolom-kolom yang berkaitan. So selesailah sudah untuk kita melukiskan bacat di sini. Okey, saya harap student faham, mudah saja ya. Okey, so kita akan pergi kepada contoh yang lain dulu. Okey, contoh yang kedua iaitu aktiviti yang telah diberikan tambahan maklumat di sini. Iaitu di sini kita ada nombor aktiviti, ada aktiviti, jenis aktiviti G, H, I, J, K, dan setiap aktiviti diberikan tempoh dalam minggu, dan juga diberikan starting date. Dan seterusnya pada kolom berikutnya diberikan jumlah pekerja, jumlah pekerja pada setiap aktiviti. Contohnya aktiviti G, jumlah pekerja dia adalah 5 orang, H 8 orang, I 15 orang, dan seterusnya. Jadi di kolom yang akhir, kolom yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 ada di sini dimaksud successor, dipanggil successor. Ni bermaksud aktiviti seterusnya, iaitu selepas aktiviti G, aktiviti seterusnya adalah aktiviti H dan I. Kalau kita lihat selepas aktiviti H, selesai aja aktiviti H, aktiviti berikutnya adalah G, J. So macam itulah. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak lukiskan dia punya carta bar dia dengan hubungan dia. So di sini langkah pertama kita kena kenal pasti tarikh mula dan tarikh akhir setiap aktiviti. So kita dah tahu tarikh mula dia dan tempoh dia diberi. So kita boleh kenal pasti setiap aktiviti ni berapa, bila tarikh mula dan bila tarikh akhir. Kita boleh rujuk kepada kalender lah. Okey, faham Okey, seterusnya langkah kedua, dalam bentuk jadual kita ada nombor aktiviti, ada jenis aktiviti, dan juga ada duration, tempoh dalam minggu, dan juga jumlah pekerja yang telah diberikan. Kita letak balik dalam jadual. Seterusnya kita ada kolom tempoh. Tempoh seperti tadi, iaitu daripada minggu pertama hingga ke-6, daripada jumlah aktiviti itu lebih kurang dalam 6 minggu. So tarikh-tarikh kita letak mula daripada 1 bulan 10, minggu berikutnya 8 hari bulan 10, dan seterusnya sehingga minggu ke-6 12 hari bulan 11. Langkah seterusnya kita plotkan kita punya gancat kita, cartagan kita lah. So kita seperti tadi, aktiviti G daripada 1 hari bulan 10 hingga 8 hari bulan 10. Aktiviti H daripada 8 hari bulan 10 hingga ni. So seterusnya selesai. Kita plot lingkungan tarikh yang kita dah lihat tadi. So sekarang kita dah selesai kita lukis